Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fitri bin Sulaiman dan saya akan menerangkan tentang pengaruh sosial itu topik yang telah kami pilih. Pengaruh sosial mempengaruhi cara seseorang individu menyelesaikan tingkah laku mereka untuk menepati norma masyarakat setempatnya. Perubahan ini boleh dilihat dalam segi pematuhan, sosialisasi, tekanan rakan sebaya, ketaatan, kepimpinan, pujukan, jualan dan pemasaran. Secara umumnya, pengaruh sosial terhasil daripada tindakan perintah atau pemerintah tertentu. Tetapi, manusia juga mengubah sikap dan tingkah laku mereka sebagai tindak balas kepada apa yang mereka anggap orang lain mungkin lakukan atau fikirkan. Hai, nama saya ialah Aini Sofia binti Zahirudin. Nombor meter saya ialah 277574. Saya akan menerangkan mengenai teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis merupakan teori awal yang menjadi sumber kepada psikologi. Teori ini telah diasaskan oleh Sigmund Freud pada tahun 1915. Freud 1936 telah mengutarakan mengenai struktur personaliti yang terdapat dalam minda manusia iaitu id, ego dan superego yang dapat membentuk personaliti manusia. Teori ini dapat dikaitkan dengan pengaruh sosial melalui struktur personaliti yang ketiga iaitu superego. Superego merupakan prinsip moral iaitu menekankan aspek kesempurnaan dalam diri manusia. Superego ini tidak dimiliki semasa manusia lahir dan mula dimiliki melalui pengaruh persetaranya. Contohnya, asuhan ibu bapa, guru dan masyarakat. Hal ini demikian kerana superego ini digunakan untuk membuatkan manusia bertanggungjawab terhadap tindakan-tindakan yang dilakukannya sama ada baik ataupun jahat dalam persekitarannya. Jadi, superego ini sering digunakan bagi memenuhi tuntutan masyarakat yang mementingkan kesempurnaan. Misalnya, melakukan tingkah laku baik terhadap orang yang lebih tua dan tidak bercakap kasar. Superego ini mewakili kepada keinginan ideal oleh sekelilingnya dan bukan melalui keinginan sebenarnya. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi pada zaman kanak-kanak anak-anaknya kerana mereka yang mengajar mengenai perilaku yang baik kepada mereka. Jika anak-anak tidak diajar untuk berperilaku yang baik sejak dari kecil, maka apabila besar kelak anak mereka akan membentuk tingkah laku yang buruk dan tidak dapat mengawal dengan baik. Ketika di sekolah, guru akan menasihati dan mengajar anak muridnya untuk bersikap lebih baik dan jujur. Perkara ini akan membuatkan anak tidak terlalu mengikuti id iaitu keseronokan semata-mata dalam mementingkan kepuasan dirinya. Mereka akan belajar untuk menjaga hati orang lain dan melakukan permintaan yang diperlukan dalam masyarakat. Selain itu, Freud 1967 telah memperkenalkan 5 peringkat perkembangan positif dalam diri manusia iaitu peringkat oral, anal, falik, latensi dan genital. Namun, pengaruh sosial dapat dilihat melalui peringkat yang ketiga, latensi dan peringkat yang keempat, genital. Pada peringkat yang ketiga ini iaitu latensi, keinginan yang tidak sesuai telah dapat dikawal kerana anak-anak pada lingkungan umur 6 hingga 9 tahun telah menjadi peraturan dan pendedahan kepada pendidikan moral oleh pesertanya. Jadi mereka mula menerima persertaan baru dan belajar lebih mendalam mengenai tingkah laku baik dan buruk. Anak-anak juga akan bergaul dengan rakan-rakan sekolah mereka yang membuatkan mereka mengikuti perilaku rakan mereka tersebut. Contohnya, mereka melihat rakan mereka makan dan mereka juga ingin makan. Jadi ibu bapa perlu mengawasi anak mereka mengikuti tingkah laku yang betul oleh rakan anak-anak mereka agar tidak terpengaruh oleh tingkah laku yang buruk. Di samping itu, pada peringkat yang keempat pula iaitu genital, manusia mula menunjukkan minat terhadap individu yang berlainan jantina. Namun, pada peringkat genital ini, manusia dapat mengawal keinginan seksual mereka melalui pembelajaran dan pengalaman melalui peringkat-peringkat yang sebelumnya. Jadi, apabila mereka didedahkan dengan prinsip moral, mereka tidak dapat melakukan kejahatan dan sikap mementingkan diri mereka. Contohnya, mereka mempelajari mengenai keagamaan di sekolah seperti agama Islam yang mengharamkan sentuhan antara lelaki dan perempuan. Perkara ini membuatkan mereka mengikut kehendak persetaraan mereka sehingga mereka mampu menghadapi realiti dunia. Oleh itu, melalui teori sekularisasi ini, jelaslah menunjukkan manusia yang didedahkan dengan persetaraan yang baik mampu melahirkan manusia yang mempunyai tingkah laku yang baik dan berjaya. Seterusnya ialah teori pemusatan insan. Teori pemusatan insan merupakan teori yang diasaskan oleh tokoh humanistik iaitu Carl Rogers pada tahun 1942. Teori ini berbeza dengan teori lain kerana teori ini melihat manusia sebagai seorang yang baik, rasional dan bertanggungjawab. Manusia amat memerlukan persetaraan yang sihat bagi manusia terus berkembang dalam dirinya. Rogers mengatakan konsep kendiri manusia merupakan satu persepsi dan kepercayaan tentang dirinya sendiri. Konsep kendiri ini dipengaruhi oleh zaman kanak-kanak dan cara persekitaran masyarakat melihat diri mereka. Ketika manusia bayi, mereka lebih cenderung untuk menjadi diri mereka sendiri, namun apabila beginjak usia dewasa, mereka diperlukan untuk menjadi diri ideal yang memenuhi kehendak persetaraan mereka. Mereka mahu diterima oleh orang sekeliling mereka bagi mendapatkan perhargaan. Perkara ini dijelaskan dalam teori pemusatan insan ini yang menunjukkan manusia mempunyai diri sebenar dan diri ideal yang berada dalam dua lingkungan bulatan sel. Lingkaran bulatan sel akan semakin terpisah dan berjauhan apabila mereka tidak kongren dengan diri mereka. Biasanya, perkara ini terjadi kerana manusia ingin diterima dalam masyarakat sehingga mereka lebih menjadi diri yang ideal berbanding diri sebenar. Apabila mereka terpengaruh
pengaruh dengan persekitaran yang tidak sihat akan menjadikan mereka seorang yang tidak bermotivasi dan berpura-pura. Misalnya, mereka yang menyukai sukan disuruh untuk berhenti oleh ibu bapa mereka bagi memfokuskan kejayaan yang lain seperti bekerja band kerana menganggap kejayaan tersebut lebih menjamin cita-cita. Jadi, individu tersebut akan mengalami masalah apabila disuruh untuk melakukan perkara yang mereka tidak sukainya. Biasanya, mereka akan mengalami masalah seperti gangguan kebimbangan, ketakutan, kemurungan dan ketekanan dalam hidup mereka. Masalah ini bukan sahaja menjejaskan kesihatan pada diri mereka, namun menjejaskan hubungan dengan orang sekeliling mereka. Bagi menyelesaikan masalah ini, peserta yang sihat dan positif perlu menerima dan menyokong individu tersebut agar mereka dapat melakukan perkara yang mereka sukai. Misalnya, ibu bapa menyokong keputusan minat anaknya berbanding minat ibu bapa. Perkara ini menjadikan individu tersebut lebih gembira dan berjaya dalam melakukan perkara yang diminati mereka. Oleh itu, menurut teori peserta ISA ini menunjukkan peserta yang tidak sihat akan menjadikan individu tersebut lemah dan tidak bersemangat dalam menjalani kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nizam bin Nordin dan nombor matrik saya 279472. Di teori pemodelan Bandura juga dapat dikaitkan dengan pengaruh sosial. Teori pemodelan merupakan teori pembelajaran sosial yang telah dipelopori oleh Albert Bandura. Berdasarkan teori ini, Albert Bandura berpendapat bahawa seorang individu mempelajari sesuatu dengan memerhati dan meniru sesuatu tingkah laku orang lain. Albert Bandura telah membuat satu eksperimen yang dikenali sebagai eksperimen Bobodol. Di dalam eksperimen ini, kanak-kanak diletakkan di dalam sebuah bilik bagi menjalankan eksperimen tersebut. Kemudian, kanak-kanak tersebut diberikan gambar atau video berkenaan dengan sesuatu tingkah laku. Hasil daripada eksperimen tersebut, didapati bahawa kanak-kanak tersebut meniru kembali sesuatu tingkah laku yang telah ditunjukkan kepadanya. Teori pembelajaran sosial yang diperkenalkan oleh Albert Bandura ini dapat dikaitkan dengan pengaruh sosial. Tidak dapat dinafikan bahawa setiap individu menginginkan dirinya diterima oleh semua masyarakat. Oleh hal yang demikian, seorang individu tersebut akan memerhati lalu meniru gaya serta tingkah laku ahli masyarakat tersebut agar mereka dapat diterima oleh masyarakat. Proses melihat dan meniru tersebut dikenali sebagai modeling. Dengan erti kata lain, modeling merujuk kepada sesuatu proses meniru model dan menghasilkan tingkah laku ataupun gaya yang hampir sama. Oleh hal yang demikian, jelaslah bahawa pengaruh sosial dapat dikaitkan dengan teori pemodelan Bandura apabila seorang individu cuba untuk meniru tingkah laku individu lain agar diterima oleh masyarakat. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak lelaki melihat abangnya disukai dan diterima oleh masyarakat disebabkan oleh sikapnya yang baik. Oleh hal yang demikian, kanak-kanak lelaki tersebut memerhati dan meniru gaya serta tingkah laku yang baik tersebut agar diterima oleh mereka. Abangnya merupakan contoh atau lebih dikenali sebagai role model bagi adiknya. Seterusnya ialah teori pelaziman operan. Teori pelaziman operan merupakan teori yang dipeloporikan oleh B.F. Skinner pada tahun 1953. Di dalam teori ini, B.F. Skinner telah melaksanakan eksperimen kotak Skinner di mana beliau menggunakan seekor tikus dan meletakkannya di dalam kotak. Jika tikus tersebut menginginkan makanan, tikus tersebut hendaklah menekan butang yang terdapat di dalam kotak itu. Eksperimen kotak Skinner ini menunjukkan bahawa satu gerak balas akan diulang jika wujudnya sesuatu ganjaran. Hal ini demikian kerana ganjaran tersebut akan merangsang seseorang individu untuk melakukan sesuatu tingkah laku bagi mendapatkan ganjaran. Teori pelaziman operan ini dapat dikaitkan dengan pengaruh sosial. Sebagai contoh, masyarakat di sesebuah tempat memberikan ganjaran kepada sesiapa sahaja yang melaksanakan aktiviti bergotong royong di kawasan kediaman mereka. Oleh hal yang demikian, ianya akan merangsang masyarakat di kediaman tersebut untuk melakukan aktiviti gotong royong dan secara tidak langsung telah menyebabkan mereka menjadi masyarakat yang pembersih. Gaya keibubapaan yang digunakan untuk membesarkan anak berkemungkinan akan berkesan kepada keajaiban masa depan kanak-kanak itu dalam perhubungan sosial, rakan sebaya dan keibubapaan mereka. Gaya keibubapaan yang biasa digunakan dalam psikologi hari ini adalah berdasarkan hasil kajian ahli psikologi Diana Baumritt di Universiti California, Berkeley pada tahun 1960-an. Teori Baumritt mempunyai hubungan yang rapat antara jenis gaya keibubapaan dengan tingkah laku kanak-kanak. Gaya keibubapaan yang berbeza boleh membawa kepada perkembangan kanak-kanak dan hasil kanak-kanak yang berbeza. Secara amnya, kanak-kanak cenderung untuk mengembangkan kecekapan dan keyakinan diri yang lebih tinggi apabila ibu bapa mempunyai jangkaan yang tinggi tetapi munasabah dan konsisten terhadap tingkah laku anak-anak.
berkomunikasi dengan baik dengan mereka, mesra dan responsif, dan menggunakan penakbulan dan bukannya perpasaan untuk membimbing tingkah laku anak-anak. Gaya kehidupan seperti ini telah disifatkan sebagai berwibawa atau autoritatif. Ibu bapa yang menggunakan gaya ini menyokong dan menunjukkan minat dalam aktiviti anak-anak mereka tetapi tidak bersikap sombong dan membenarkan anak-anak mereka melakukan kesilapan yang membina. Selanjutnya, ibu bapa yang menggunakan pendekatan authoritarian atau lebih dianggap sebagai pemerintah tegar adalah rendah dalam sokongan dan tinggi dalam menuntut. Bang Reid menyatakan bahawa ibu bapa ini mengharapkan dan menuntut ketaatan daripada anak-anak mereka. Mereka berasa bertanggungjawab dan mereka langsung tidak memberikan sebarang penjelasan bagi setiap pesanan mereka. Ibu bapa juga menyediakan persekitaran yang teratur dan tersusun kepada peraturan yang dinyatakan dengan jelas. Kanak-kanak yang dibesarkan persekitaran ini menggunakan pendekatan authoritarian akan lebih cenderung untuk patuh dan mahir dalam suatu perkara. Tetapi mempunyai skor yang lebih rendah dalam kebahagiaan, kecekapan sosial dan harga diri. Selanjutnya ialah ibu bapa yang mempunyai sokongan yang tinggi dan rendah dalam tuntutan berkemungkinan menggunakan gaya permisif atau juga gaya memanjakan. Secara umumnya, ibu bapa dengan gaya keibubapan ini akan lebih bersifat tenang dan sebarang tindakan akan dilakukan hanya jika terdapat masalah serius yang timbul. Anak-anak yang mereka cenderung mempunyai tahap rendah dalam kebahagiaan dan kawalan diri yang lebih teruk dan lebih berkemungkinan mempunyai masalah dengan keinginan untuk mendominasi. Ibu bapa yang menggunakan pendekatan ini adalah berlembut dan tidak mengharapkan anak-anak mereka mematuhi sempadan atau peraturan dan mengelakkan sebarang provokasi yang tidak diperlukan. Akhir sekali, ibu bapa yang rendah dalam kedua-dua tuntutan dan responsif cenderung pada kedudukan yang paling rendah dalam semua domain gaya kebabaan. Anak-anak mereka akan cenderung untuk lebih impulsif, tidak mempunyai kawalan diri, mempunyai harga diri yang rendah dan kurang cekap berbanding gaya sebaya mereka. Ibu bapa yang lalai ini lebih mudah untuk menggunakan anak-anak mereka melakukan apa sahaja yang mereka suka. Namun begitu, gaya ini turut dinyatakan dapat memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak-anak, lalu membolehkan mereka untuk membentuk kepribadian berdikari pada usia muda. Walaupun begitu, kegagalan dalam memberikan sebarang sokongan kepada anak-anak hanya menyebabkan mereka gagal untuk membuat sebarang keputusan dalam hidup mereka. Secara kesimpulannya, pengaruh sosial menyebabkan perubahan tingkah laku yang ditimbulkan oleh seseorang individu terhadap orang sekeliling secara langsung dan tidak langsung. Sebagai hasil daripada cara orang yang berubah itu melihat dirinya dalam hubungan dengan pengaruh orang lain dan masyarakat. Pengaruh sosial ini boleh dikatakan penting kepada diri manusia kerana ia dapat membantu untuk manusia menggambarkan kemampuan diri mereka. Oleh itu, pengaruh sosial telah menjadi salah satu elemen penting kepada pembentukan diri yang ideal secara sedar dan tak sebar sedar. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.